Jadi kita masuk pada bab 3 ni, matematik pengguna, simpanan, pelaburan, kredit dan hutang. Tajuk dia lah macam biasa, 3.2 pengurusan kredit dan hutang. So masuk pada hasil pembelajaran, mengira jumlah bayaran balik pinjaman dan bayaran ansuran. Okay, so kita ada dua, mengira, kita nak tahu macam mana nak kira jumlah bayaran balik pinjaman. Kelas yang lepas dia berfokus kepada kad kredit. Jadi kelas hari ni dia fokus pada hutang. Kamu tengok ni tajuk ni kan, 3.2 pengurusan kredit dan hutang. Jadi kelas yang lepas berkenaan dengan kredit. Ni kredit. Jadi kelas hari ni dia berkenaan dengan hutang. Kamu kena dengar betul-betul. Nanti kamu habis belajar, habis sekolah nanti kamu nak beli motor, nak beli kereta, kalau ada rezeki nak beli rumah. So macam mana kamu, at least kamu dekat sekolah ni dah ada basic. Beli motor macam mana pembayaran dia, beli kereta macam mana pembayaran dia. Dekat sini lah kita belajar secara basicnya. Okey, hari yang kedua pula dan pelbagai kat sini juga, masih lagi kat sini HP1, macam mana jumlah bayaran balik pinjaman, bayaran ansuran dan pelbagai kadar faedah. Macam biasalah bila kita meminjam ni akan ada kadar faedah. Okey, HP kedua menyelesaikan masalah yang melibatkan pinjamanan. HP kedua macam biasalah, matematik ni kerja kita menyelesaikan masalah je tak habis-habis. Masalah tak habis-habis. So kita nak selesaikan masalah yang melibatkan pinjaman. Okey, masuk pada HP pertama, mengira jumlah bayaran balik pinjaman dan bayaran ansuran. Ni yang bagi tahu balik kat atas ni berkenaan dengan hutang pinjaman. Okey, mari kita tengok. Sebelum tu kita tengok dulu. Sebelum tu kita tengok dulu kat sini kaedah pengiraan faedah pinjaman. Faedah pinjaman ni ada dua jenis. Satu faedah sama rata, satu faedah atas baki. Apa dia? Satu faedah sama rata, satu lagi faedah atas baki. Ni kamu salin pada buku nota ya. Okey, faedah sama rata ni dia macam yang kamu beli motor, beli kereta, beli peti ais. Yang kita buat pinjaman tu dia sama. Nanti kita akan tengok contoh dia. Okey, apa dia tu? Kadar faedah akan dikira pada jumlah pinjaman asal. Kalau kita pinjam RM50,000, faedah dia akan bergantung kepada nilai yang asal, pinjaman asal. Sepanjang tempoh pinjaman. Kalau pinjam 3 tahun, faedah dia semua akan tengok pada yang asal, RM50,000 tu. Jadi jumlah faedah yang dikenakan pada setiap bulan adalah tetap. Maknanya kalau lah kamu pinjam setahun, bulan Januari, bulan Februari, bulan Mac, bulan April, faedah dia akan sama. Okey, tengok pula faedah atas baki macam mana. Faedah atas baki adalah jumlah faedah setiap bulan. Dikenakan ke atas pinjaman bergantung kepada jumlah baki pinjaman. Okey, let's say kita tengok. Ni cikgu brief je ni. Briefly je. Okey, kalau kamu pinjam RM50,000 selama setahun. Contoh. Jadi, dia akan buat faedah ni Januari kamu bayar. Lepas tu contohnya RM 4,900 kamu bayar sebulan. Kan kamu bayar 100 sebulan. Takkanlah setahun kan. Tak apalah, let's say je lah. Jadi dia akan kenakan faedah. Kalau tadi faedah dia sama setiap Januari, Februari, Mac, dia akan kenakan faedah sama, faedah yang sama. Contoh faedah tu 8%. Kat sini pun 8%. Mac pun 8%. Tapi kalau faedah atas baki ni, dia punya faedah dia bergantung kepada bulan yang sebelum tu. Nanti kita tengok contoh. Jadi dia berbeza lah dekat, sebab tu nama dia faedah atas baki. Tengok pada baki bulan sebelum tu. Kalau Februari kita nak kenakan faedah, tengok baki faedah baki hutang dekat bulan Januari. Kalau Mac pula tengok baki hutang pada bulan Februari. Dia bergantung pada baki sebelum-sebelum tu. Okey. Oleh kerana terdapat bayaran ansuran, jumlah baki pinjaman akan berkurang, jumlah faedah pada setiap bulan juga akan berkurang. Yalah, sebab faedah tu bergantung kepada baki. Contoh Januari dia ada baki dia RM4,900. Jadi faedah dia akan kurang. Lepas tu bulan seterusnya turun lagi RM4,000. Jadi faedah dia pun akan berkurang. Sebab itulah pinjaman berkurang, faedah pun akan berkurang. Tapi keutamaan diberikan untuk menjelaskan jumlah faedah pada bulan tersebut. Okay, tak apa, kita tengok lagi. Ini adalah rumus jumlah bayaran balik. Kita jumpa ada yang baru. A sama dengan P tambah PRT. A sama dengan P tambah PRT. Cikgu, A PRT ni apa? Dulu kita pernah jumpa I perut je, I PRT. I PRT kita jumpa kat mana?
Kita jumpa kat mana IPRT ni? Boleh siapa jawab? IPRT kita tengok kat mana? Simpanan. Ya, betul. Terima kasih. Simpanan. Ya, betul. Simpanan. Simpanan apa tu? Simpanan tetap lah. Mungkinlah simpanan tetap. Yes. Okey. Dia simpanan semua. Simpanan tetap boleh, simpanan semasa boleh, simpanan pun boleh juga. So, ini sama kita nak kira investment kan. Faedah, tapi kita untuk kira faedah tetap. Tapi, jadi sekarang ni kita jumpa yang baru pula A sama dengan P tambah PRT. Iaitu A ni kita nak kira jumlah bayaran balik. Okay, let's say kamu beli motor. Motor apa yang sekarang tengah famous Y-Suku ke apa? Okay lah, kita ambil lah Y-Suku. Okay, habis belajar. Siapa cikgu nak panggil? Okay, Nazmi. Nazmi habis sekolah nanti, Nazmi kerja and then Nazmi nak beli Y-Suku. Jadi macam mana nak kira jumlah bayaran balik? Memang bank akan bagi tahu Nazmi kena bayar berapa. Tapi kita sebagai pelajar matematik ni, at least kita tahulah macam mana pengiraan dia. So, kita masukkanlah dalam formula ni. A, jumlah bayaran balik. Berapa Nazmi kena bayar? Okey, prinsipal ni harga motor tu berapa? Let's say harga motor, standard harga motor berapa? Berapa ribu lah? Siapa tahu harga motor berapa? Berapa? Okey lah, cikgu tak tahu, cikgu letak je ni. Contoh 8,000. Okey, jadi kita tengok pula kadar faedah dan masa. Berapa lama Nazmi bayar motor tu? 3 tahun, 4 tahun, kita tengok. Ini kita akan pakai formula A sama dengan P tambah PRT. Jangan tertukarlah. I PRT ni untuk faedah tetap dalam simpanan. Tapi A sama dengan PRT ni adalah jumlah bayaran balik. Okey, istilah penting. Tengok kat sini. Baki pinjaman wujud setelah menolak bayaran pendahuluan. Dan ditambah dengan jumlah faedah yang dikenakan. Okey, baki pinjaman ni wujud apabila kita menolak bayaran pendahuluan. Nama dia bayaran pendahuluan ni, nama yang kita selalu sebut akan down payment. Okey, kamu beli motor, Nazmi beli motor, harga motor 8,000. Cikgu tak tahu kalau harga motor berapa. Okey, 8,000. So, kamu bayar muka down payment dia 2,000. Jadi, baki pinjaman kamu akan ada, Nazmi akan kena bayar 6,000. 6,000 tu lah akan dikenakan faedah. Macam-macam lah dalam tu. Jadi Nazmi kena bayar 6,000 dan adalah beberapa faedah kat situ. Ini yang dia maksudkan. Ansuran bulanan ialah jumlah amount yang dibayar oleh peminjam kepada pihak bank setiap bulan bagi menjelaskan baki pinjaman. So ni nama dia ansuran bulanan lah. Kalau Nazmi beli motor yang tiap-tiap bulan tu nama dia ansuran bulanan. Jadi Nazmi akan bayar kepada pihak bank. Okey. So, masuk terus kita bagi kepada contoh pengiraan faedah sama rata. Okey, buka buku teks muka surat berapa ni? Muka surat berapa? Sekejap ya. Buku teks muka surat Puan Lin, contoh 18. Muka surat 78. Tengok muka surat 78. 78. Okey, Puan Lin, contoh 18. Puan Lin ni membeli sebuah kereta bernilai 80,000 secara kredit. Kredit ni hutang lah, secara kredit hutang. Okey, hutang. Beliau membayar bayaran pendahuluan, nama dia down payment lah, 10%. Okey, dan bakinya dibayar secara ansuran selama 6 tahun. So, T dia adalah 6. Okey, bayar kadar faedah sama rata. Tengok dia bagi key point dia, kadar faedah sama rata dikenakan kepada oleh bank iaitu 4%. Okey, faedah dia, rate dia adalah 4%. Okey, berapakah jumlah bayaran balik dan bayaran ansuran bulanan yang perlu dibayar oleh Puan Lim? Kita tengok. Kita tengok dulu, kita tulis jumlah pinjaman. Berapa Puan Lim pinjam? Okey, 80,000. Ni cikgu explain je balik. 80,000 tolak dengan, kita tengok kan dia bayar down payment kan. Conteng kat tepi ni down payment dia. Down payment dia pendahuluan lah. Tapi kalau kamu bahasa pasarnya selalu orang akan sebut down payment. Okey, down payment 10% daripada darab dengan 80,000. Kamu akan dapat 8,000. Okey, maknanya Puan Lim dah bayar siap-siap 8,000 down payment dia. Okey. Jadi 8,000. Ini 80,000. Okay, 8,000. Jadinya sambung balik pen warna merah.
Kita jadi Puan Lim adalah meminjam sebanyak 72,000. Puan Lim meminjam dengan siapa? Dengan bank. Bank tolong bayarkan dulu. Jadi 72,000 ni lah Puan Lim kena bayarkan. Okey, dia pun bagi tahu faedah. Kita pun kira faedah. Dia lah faedah selama untuk 6 tahun. 6 tahun sama dengan berapa tu? 4%. 72,000, adakah dia akan kenakan untuk 72,000 ke 80,000? Mesti dia akan kenakan faedah kepada 72,000 tu. Bukan 80 lagi dah. Sebab 8,000 dia dah bayar. So 72,000 darab dengan berapa persen? 4%. Darab dengan berapa tahun? 6 tahun. Okay. So sama dengan 17,000. Ni faedah dia. Banyak faedah dia. 17,280. So jumlah bayaran balik jumlah yang dia kena bayar adalah Puan Lim ni sebanyak 72,000 tambah dengan faedah. Banyak kan faedah dia sampai 17,000 tau. Banyak sangat. Jadi dia punya hutang jadi 89,280. Okey, jadinya kita pun masuk. Jadi ni secara total. Total dia Puan Lim ni jadi pinjam nak beli kereta punya pasal, jadi harga ni jadi 89,280. Dia kena ni. Jadi bayaran ansuran dia macam mana dah tu berapa ringgit sebulan. Bayaran ansuran dia akan jadi 89,280 bahagi dengan berapa bulan? 72 bulan. Sebab apa 72 bulan cikgu? Sebab dia cakap 6 tahun. 6 tahun daratlah 12 bulan. Jadi 72 bulan. So, Puan Lim kena bayar RM1,240 bagi setiap bulan selama 6 tahun. Habislah selesailah. Selama 6 tahun tu 1,000 Puan Lim bayar. Okay, ni cara pengiraan dia. Kamu boleh pakai juga formula A sama dengan P tambah PRT tu. Cikgu tak jelaskan lah, ada contoh kat bawah. Nanti kamu tengok. Okay, dah habis dah kat situ. Itu faedah untuk sama rata. Ni faedah sama rata. Tengok, faedah sama rata. Tengok pula faedah atas baki. Encik Haris membuat pinjaman peribadi sebanyak 10,000. Okay, kita tak payah cakap Encik Haris lah. Kita letak Encik Hakimi. Okay, cikgu suka kalau benda tu dekat dengan kamu kan. Encik kamu sendiri kan. Okay. Encik Hakimi membuat pinjaman, Kimi lah. Kimi buat pinjaman peribadi sebanyak 10,000. Kimi nak buka bisnes. Habis belajar nanti Kimi nak buka bisnes. Cikgu tak tahulah Kimi nak buka bisnes apa. Okey, nak buat baiki phone ke apa ke. Membuat pinjaman peribadi sebanyak 10,000 daripada bank Maybank. Okey, dengan kadar faedah 6%. Maybank tu cakap, awak nak buat pinjaman, ada syarat dia 6% faedah atas baki. Tempoh bayaran balik adalah selama 7 tahun. Maknanya Kimi kena bayar selama 7 tahun. Manakala ansuran bulanan adalah sebanyak 150. Ada ansuran bulanan 150 setiap bulan. Hitung jumlah faedah yang perlu dibayar oleh Encik Hakimi bagi 3 bulan pertama. Dia nak tengok 3 bulan pertama je. Tengok je dulu cikgu tunjuk. Cikgu tak nak buat pengiraan. Cikgu tunjuk terus dekat buku tab. Buku tab matematik. Cancel. History. Sekejap ya. Muka surat 79. Contoh 20. Contoh 20. Nah, kita tengok contoh 20. Tengok kat sini. Ini soalan dia. Encik Haris ni kan. Dia buat pinjaman peribadi sebanyak 10,000 daripada bank dia ni. Saya dah baca tadi. Tengok pada bulan pertama. Tengok pada bulan pertama, faedah pada bulan pertama. Sekarang kita tengok dulu, kita nak kira faedah. Dia pinjam 10,000. Okey, 10,000 darab dengan 6% sebab 6% ke atas baki. Kenapa ni darab 1/12 ni? Ini adalah bulan. Kan untuk bulan pertama, jadi kenalah darab 1/12. Jadi dapatlah 50,000 untuk faedah bulan pertama. RM50. Sorry, RM50 untuk bulan pertama. Maknanya 10,000 Encik Haris ni pinjam tambah dengan RM50.
Dah dikena dah pada faedah untuk bulan Januari ni. So Encik Haris ni pinjam 10050. Tengok jumlah pinjaman pada akhir bulan pertama adalah 10050, RM10,050. Jadi baki selepas bayaran ansuran pertama, dia dah hutang RM10,050. Tolak dengan kan dia bagi tahu soalan tu ansuran bulanan dibayar 150. So dia pun tolak 150, kita dapat baki. Jadi Encik Arif ni pada akhir bulan Januari, 31 Januari tu dia punya baki adalah RM9,900 sebab dia dah bayar 150. Okey, dah habis pada bulan pertama. Okey, masuk bulan kedua. Ni bulan kedua. Okey, jumlah baki pinjaman pada awal bulan kita ambil yang belakang ni. Sebab tu dia nama dia faedah atas baki. Kita ambil baki sebelum bulan sebelumnya. 9,900 sama juga macam tadi. 9,900 untuk kira faedah kamu darablah 6%, darab 1/12. Kenapa kena darab 1/12? Sebab dia pada bulan, setiap bulan. Jadi kena 1/12. Dapatlah. Jadi hutang dia dah, faedah dia jadi RM49.50. Tengok, dia punya faedah dah berkurang. Kalau bulan sebelum ni RM50. Kalau faedah bulan kedua ni dah jadi kurang RM50. Tak apalah, kurang RM50 pun masih lagi kurang. Tengok bila hutang berkurang, faedah pun akan berkurang. Hutang, faedah pun akan berkurang. Jadi jumlah pinjaman akhir bulan kedua adalah 9,900. Ini mula-mula 9,900 masa awal-awal masuk 1 Januari. Tambah dengan faedah dia RM49.50. So jadi dia punya ni adalah 9,949.50. Jadi Encik Arif ni pada akhir bulan Februari ini hutang dia. Okey. Jadi dia pun macam biasa dibayar setiap bulan ansuran dia 150. Jadi tolak lagi 9,949 hutang dia ni, tolak dengan dia punya bayar 150. Dapatlah RM9,799.90. Bawa lagi sebab kan dia nak 3 bulan. Pergilah sampai ke bulan ketiga. Bulan ketiga ni kalau masuk exam ni maka sangat banyak ni. Banyak pengiraan dia kan. Okey, jumlah baki bawa lagi yang sebelum ni. Lepas tu faedah macam biasa, jumlah baki tu darab dengan berapa persen, darab dengan 1/12 sebab 1 bulan. Okey, darab dapat pula, tengok dia dah kurang lagi 50 sen. Jadi dia punya faedah jadi RM49. Jadi jumlah pinjaman adalah pada yang awal dia masuk, awal-awal lagi 97, 99, 50 sen tambah dengan faedah dia. Inilah bila meminjam dengan bank ni akan ada faedah. Setiap bulan pun dia kenakan faedah. Jadi kita akan dapat 98,448.50 sen. Jadi Encik Arif pada akhir bulan 3 inilah dia punya pinjaman. 98,448.50 sen. Tolak dengan dia pun bayarlah pada akhir bulan 3 dapat gaji, dia bayarlah 100.5. Jadi turun lagi 96,98.50 sen. Jadi tengok jumlah faedah bagi tempoh 3 bulan pertama, ditanya jumlah faedah, bukan baki bayaran. Jumlah faedah. Jadi kita tambah je lah faedah dia. Faedah pertama RM50, faedah bulan kedua RM49.50, faedah bulan ketiga adalah RM49. Jadi jumlah faedah untuk 1 bulan saja dah RM148.50. Sorry, jumlah faedah untuk 3 bulan saja dah 148 kat 100.5 dah.